لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Alhamdulillah yang saya hormati kepada seluruh jawatan kuasa, penggerak surau, pimpinan kuliah muslimat kita, dan yang saya raikan juga kepada semua sekali para jemaah muslimat, ibu-ibu yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan masa yang ada pada pagi ini dapatlah bersama-sama kita bertemu semula dalam siri kuliah duha bulanan kita, walaupun ada sedikit perubahan hari, tapi untuk bulan ni saja insya-Allah. Bulan ni saja terpaksa kena adjust yang satu bawa kepada hari Ahad, sebab bulan ni hari Sabtu setiap minggu sampai minggu yang kelima saya ada urusan program lain, dia pukul pagi sampai pukul 2 petang. Jadi dianjurkan pada hari Ahad. Alhamdulillah, bulan 10 nanti insya-Allah balik seperti biasa. Sebab kalau tidak risau juga, bulan lepas tak dapat datang sebab bawa jemaah umrah. Bulan ni pula kalau tak dapat Ahad tak jumpa lagi. Bulan depan panjang umur baru jumpa balik. Jadi insya-Allah para jemaah dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung perbincangan kita dalam kitab dosa-dosa besar. Dan dalam bab dosa besar ini kita masih dalam perbincangan tajuk yang ke-8, iaitu dosa besar yang ke-6. Dalam kitab yang kecil ni, dalam kitab yang kecil ni iaitu dosa yang ke-6, dosa derhaka kepada kedua ibu bapa. Kan, kalau tak silap kita sambung pada muka surat 32. 32 betul. Muka surat 32 berkaitan dengan hadis Nabi SAW, yang mana Nabi cerita berkaitan dengan dosa terhadap kedua ibu bapa, derhaka kepada kedua ibu bapa. Hadis Nabi SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, fadzakara minha uquqal walidain." Yang bermaksud, mahukah aku kabarkan kepada kamu
tentang dosa terbesar di antara dosa-dosa yang besar. Kemudian baginda menyebutkan salah satunya adalah derhaka kepada kedua ibu dan bapa. Muttafaqun alaih daripada Abu Hurairah. Dan yang berikutnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridal walidai wa sakhutullah fi sakhatil walidi. Yang bermaksud keridaan Allah terletak pada keridaan bapa dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan bapa. Riwayat Ibn Hibban daripada Abdullah bin Amr. Baik, cuma hadis ini terdapat juga pandangan yang berbeza yang menyebutkan hadis yang sama, cuma pada kalimah al-walidi itu diletakkan kepada al-walidain. Berarti ridallah fi ridal walidain, reda Allah terletak kepada reda kedua ibu dan bapa. Dan juga wasakhatullah fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua ibu dan bapa. Jadi di antara beberapa yang menyebutkan yang pertamanya bapa sahaja, yang kedua yang majoriti disebutkan walidain, iaitu ibu dan bapa. Jadi mana satu yang betul, dua-dua tak ada masalah. Cuma dinisbahkan hadis ini disebutkan khususnya juga kepada kedua ibu dan bapa. Nak katanya reda Allah terletak pada reda kedua ibu bapa. Buatlah apa saja dalam hidup atas dunia, kalau ibu bapa tak reda, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahap begitu nak cerita besarnya perihal ketaatan pada ibu dan bapa. Sebab itu dalam hadis yang sebelumnya, satu sahabat berjumpa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah bertanyakan kepada sahabat tersebut, maukah aku beritahukan kepada kamu ala unabbiukum bi akbaril kabair, di antara dosa besar yang terbesar daripada segala-galanya. Makna kata dosa yang lain tu pun besar juga, tapi dalam banyak-banyak dosa yang besar itu ada salah satu yang menjadi lebih besar daripada yang lain. Dia gitu maksud kata dalam hidup kita ni, kalau keutamaan tu bukan yang lain tu tak penting, ada urusan yang lain tu penting, tapi dalam banyak-banyak penting urusan tersebut, apa dia salah satu yang menjadi paling penting daripada yang lain-lain punya kepentingan itu. Jadi dalam bab dosa besar, semua dosa itu adalah dosa yang besar. Di antara banyak-banyak dosa yang besar tersebut, ada salah satu yang lebih besar daripada yang lain-lainnya, iaitu apa dia? Iaitu uququl walidain, menderhakai kepada kedua ibu dan bapa. Baik, bila sebut perkara ni, satu ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan berkaitan dengan perintah untuk membuat baik kepada ibu dan bapa pada surah Al-Isra ayat 23 dan juga ayat yang ke-24. Ayat 23 dan ayat 24 ini kita terlepas sedikit huraiannya dalam pertemuan yang lepas, iaitu pada bahagian awal muka surat 31 tu dia punya ayat para jemaah sekalian. Muka surat 31 tu ayatnya surah Al-Isra 23 ayat 23 dan juga ayat yang ke-24. Dalam ayat ini Allah berfirman dengan menyebutkan bermaksud perintah untuk lakukan kebaikan kepada kedua ibu dan bapa, disekalikan perintah itu dengan apa dia? Iaitu jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang pertama. Yang perkara yang kedua, dalam ayat ini juga mengajarkan tentang iaitu first kali bahagian terms yang disebut berbuat baik, wabil walidaini ihsana, dan yang berikutnya ialah jangan membentak. Waqfid lahuma janafa la takul lahuma uffin wa la tanharhuma. Janganlah kamu membentak dengan kamu mengatakan uff, dengan perkataan sekalipun kepada kedua ibu dan bapa kamu. Pecahan kepada dua ayat ini, yang pertama berkaitan dengan berbuat baik.
Bila berbuat baik dalam ayat tersebut bermaksud hendaklah kamu menurut kepada perintah keduanya, jangan sampai menyentuh perasaan hati kecilnya, dan hendaklah kamu merendahkan diri terhadap keduanya dan melahirkan belas kasihan kepada keduanya. Itu berkaitan dengan apa dia? Berkaitan dengan wabil walidaini ihsana, maksud kepada huraian kepada berbuat baik. Perintah keduanya selagi mana boleh diikut, ditaati, dan juga jangan sampai menyentuh kepada perasaan hati kecilnya, dan juga hendaklah merendahkan diri walaupun ketika itu mungkin kita usia dah boleh lakukan apa sahaja, masih kena ada kerendahan hati dan kerendahan diri kepada mereka. Dan yang keduanya iaitu berkaitan dengan fala taqul lahuma, janganlah kamu membentak mereka, dalam arti kata jangan berkata secara kasar atau mengangkat suara terhadap mereka, khususnya ketika mereka mencapai saat usia yang tua. Para jemaah sekalian, dia sebut secara khusus huraian kepada pembahagian tersebut, khususnya ketika sampai saat usia yang tua. Kenapa para jemaah dirahmati Allah? Kerana faktor usia bila sampai pada usia yang tua ini berbeza kalau dengan mak ayah ketika di usia muda. Kita lah contohnya, dan kita kalau waktu umur 30-an para jemaah sekalian, kita jadi mak ni umur 30-an para jemaah dirahmati Allah. Waktu tu anak kalau tinggi suara dekat kita, mungkin masa tu anak umur belasan tahun ada. Ketika itu kita masih berdaya lagi. Kita berdaya lagi, mungkin masa tu nak apa orang kata, kalau orang dulu kan sampai limbah dengan getah paik para jemaah sekalian kan. Getah paik dan sebagainya. Tapi kadang itu yang jadi para jemaah sekalian. Dok ambil tali pinggang, dok gulung, lepas tu pukul para jemaah sekalian. Kan macam-macam gaya kaedah lah para jemaah sekalian. Tapi kalau lempar dengan striker tu memang melampau para jemaah rahmat Allah. Orang dia sampai lempar biar dia ingat sah. Biar tinggal kesan, itu yang memberi ingatan. Memanglah bagi kesan, ingatan, tapi melampau sangat para jemaah dirahmati Allah. Baik. Jadi nak sebutnya ketika usia muda tersebut kita okey, kita berdaya. Kita nak buat apa, nak marah dan sebagainya, tinggi bersuara marah kat dia balik boleh para jemaah sekalian. Tapi disebutkan khusus ketika mana sampai di usia tua, bila usia kita mencapai umur 50-an, umur kita mencapai 60-an para jemaah sekalian. Anak pula besar-besar dah, umur 30 lebih dah anak para jemaah dirahmati Allah. Ketika tu nak marah pun tak larat dah para jemaah sekalian. Orang kata marah lantak kau dah, apa kau nak jadi. Yang penting ingat apa mak pesan, kan? Ingat apa mak pesan dulu, kan? Kau nak buat apa, kau nak tunggang balik apa, hidup kau tu lantak kau lah, kan? Contoh para jemaah dirahmati Allah. Jadi nak sebutnya khususnya ketika saat di usia tersebut. Sebab itulah banyak yang terjadi apabila sampainya usia tua ibu dan ayah dan meningkatnya umur si anak tersebut para jemaah sekalian, ketika itu ada masanya terleka dan terlepas pandang bahawasanya si anak ni rasa dia berkuasa daripada ibu dan ayahnya. Dia rasa dia boleh buat apa sahaja sebab ketika tu mak ayahnya dah berusia para jemaah sekalian. Jadi benda yang perkara yang sebegini mudah sifirnya dalam hidup kita ni. Kalau kita sebagai anak hari ini, kita lakukanlah yang terbaik untuk mak ayah, kerana hidup ni Allah berikan tak jauh, akan berpusing. Itu sahajalah kitaran hidup kita para jemaah sekalian. Hari ini apa yang kita duk buat dekat ibu dan ayah kita, satu masa nanti itulah juga mungkin anak ini akan lakukan kepada kita sebagai ibu dan bapa. Saya pun mungkin belum lagi dapat rasa sampai bila anak membesar, anak dah umur 20 lebih, kan? Mungkin waktu sekarang ni adalah fasa-fasa untuk memberi didikan, untuk mereka melihat apa yang kita duk buat dekat mak ayah kita. Jadi benda ni sifir dia mudah je. Kadang nak sembang-sembang, pesan, dia sebut juga Kak Isri kata, ingat satu benda je, apa yang kita buat dekat mak ayah, kok baik ke kok buruk ke,
mak ayah kita, apa yang anak tengok maka boleh jadi itulah cerminan pada satu masa yang akan datang. Buruk layanan kita dekat mak ayah, anak duk tengok, anak duk tanya kenapa itu, ini dan sebagainya. Walaupun dalam saat usia hari ini mungkin dia tak dapat fikir dengan lebih jauh, tapi takut-takut inilah gambaran cerminan satu masa yang akan datang. Bimbang perkara ini berulang kepada diri kita sebagai mak dan ayah. Jadi muslimin muslimat, para jemaah dirahmati Allah sekalian, perkara ini juga menjadi sebagai ingatan bersama kepada diri saya. Baik. Yang seterusnya, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis bab redha tadi menceritakan betapa besarnya untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia, khususnya kepada ibu dan bapa. Apa guna seseorang itu menjaga amal ibadat, menjaga amalannya, menjaga puasanya, menjaga bacaan Quran, tapi dalam masa yang sama keseluruhan hidupnya itu tidak mendapat redha daripada ibu dan bapa. Itu besar penting para jemaah sekalian. Walaupun dalam masa yang sama amal untuk diri kita ni tidak dilupakan. Makna kata kita duk jaga bacaan Quran, duk jaga amalan solat kita, duk jaga majlis ilmu kita dan sebagainya. Rupa-rupanya dalam masa yang sama ada sedikit terguris perasaan hati ibu dan bapa yang akhirnya menjadikan mereka ini tidak redha sesuatu terhadap kita sebagai anak. Na'udzubillah min zalik. Ini yang paling kita takut. Sebab tu kadang walaupun tak berkesempatan balik, kalau yang ada masih ada lagi orang tua, alhamdulillah para jemaah sekalian, sering-seringlah bertanya khabar dan mintalah redha kepada mereka. Hatta walaupun kita balik kampung seketika, jumpa seketika, nak berpisah, mak ayah redakan apa saja yang saya buat dalam hidup ni dan tolong doakan saya. Simple benda kita minta pada mereka, simple, iaitu minta redha dalam hidup dan minta doa untuk kita para jemaah dirahmati Allah. Jadi sebab redha dan doa mereka ini sangat-sangat besar dalam kehidupan kita ni, khususnya bila kita sebagai anak para jemaah sekalian. Kita tak nak ada terasa dalam hati, terasa sikit-sikit tu biasalah. Kadang-kadang bila sesuatu yang diberi cadangan tak diterima, maka diberi pula cadangan yang lain dan sebagainya, terasa sikit. Apa pun minta maaf, minta redha, minta doa. Dua benda tu yang utama para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu banyak berkait soal bab rezeki, bab urusan kehidupan kita, kerana daripada redha ibu bapa, daripada doa ibu dan bapa. Baik, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang seterusnya diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, sabda baginda, al-walid awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fahfiz wa in syi'ta fadayyi. Yang bermaksud seorang ayah, yakni dan juga ibu. Maksud dia kurungan itu seorang ayah tak tertinggal juga dan ibu adalah pintu syurga yang paling tengah, yakni boleh dimasuki jika kedua-duanya ditaati. Jika kamu mahu, maka kamu boleh peliharanya. Jika kamu mahu juga, kamu boleh sia-siakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi daripada Abu Darda. Baik, hadis ni cerita berkaitan dengan pilihan kepada kita dalam hidup. Sebenarnya kitalah yang memilih, sama ada dengan ibu dan ayah, ibu bapa yang ada dalam kehidupan kita ini menjadikan kita untuk boleh memasuki jalan ke syurga, ataupun di sebaliknya para jemaah dirahmati Allah. Sebab itu sayang bila mana ada yang Allah masih berikan peluang dalam hidupnya, ada peluang untuk memiliki syurga yang dekat dalam hidup. Ada ibu dan ayahnya peluang untuk dia menghampiri masuk syurga Allah, tapi akhirnya disebabkan dengan ibu dan ayah tersebut dia tidak ambil peluang dan dia mengakhirkan peluang itu dengan sia-sia para jemaah sekalian, menjadikan ia terjerumus daripada masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang begitu. Sebab itu apabila Allah datangkan sesuatu ujian, kadang-kadang yang ujian itu mengajarkan erti
kesedaran pada diri kita. Ujian apa dia? Ujian apabila satu masa ibu dan ayahnya ataupun salah seorangnya atau kedua-duanya telah tiada, ketika itulah satu ujian yang besar baru dirasakan sangat penting para jemaah dirahmati Allah. Semasa ada tak rasa begitu manfaatnya para jemaah sekalian. Semasa ada jarang merasakan. Itulah kelebihan kehidupan kita untuk nak dapat syurga Allah yang paling mudah. Tetapi apabila tiada, sudah tak ada para jemaah sekalian, maka itulah baru menjadi sebagai pengajaran dalam diri dan kehidupan kita. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benda perkara yang sebegini termasuklah juga dari sudut tindakannya, dari sudut kata-kata dan arahannya para jemaah dirahmati Allah. Jikalau tidak bersetuju, maka kemukakan cadangan itu dengan cara yang baik para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kan kalau orang kata sampai bila ustaz? Sampai bila-bila? Selagi mana dia masih ada dalam hidup, sebab itulah satu-satunya sahaja peluang kita untuk mendapat pahala, untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala yang paling mudah. Dalam keadaan birrul walidain wa bil walidaini ihsana, melakukan kebaikan kepada mereka dan mengikut dengan apa sahaja kebaikan yang boleh dilakukan terhadap mereka semasa mereka ada. Tetapi waktu mereka sudah tak ada para jemaah sekalian, kebaikan itu sudah hilang untuk kita lakukan, melainkan dengan beberapa perkara yang boleh dibuat ketika mereka telah meninggal dunia, berada di alam barzakh para jemaah dirahmati Allah. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kenalah berjaga-jaga, berhati-hati, takut terlanjur bicara, terlanjur dari sudut tindakan, terus segera minta maaf para jemaah dirahmati Allah. Benda ni saya kadang ada satu baru-baru ni punya kisah umrah para jemaah sekalian. Kan baru ni kisah umrah baru ni, dia hati ni rasa geram, ada geram rasa dekat anak, tapi rasa sedih dekat mak para jemaah sekalian, kesian dekat mak. Dia pergi berdua umrah ni, mak dengan anak para jemaah sekalian. Mak dia berusia dah 50 lebih masuk 60-an para jemaah sekalian, tapi dia masih kategori gagah lagi lah, boleh jalan, walaupun gagah jalan pun nampak berusia dah lah para jemaah dirahmati Allah. Anak dia 25 ke 26, duduk sebilik masa dekat Mekah dengan kami. Saya dengan ada sahabat tawif lain seorang lagi, sebilik berempat para jemaah dirahmati Allah, kena duduk sebilik berempat. Jadinya sedih kisah dia ni, bila sampai ke tahap mak dia terpaksa datang kat bilik. Ada program ziarah, ada waktu time nak pergi solat, mak dia terpaksa datang kat bilik. Datang dekat bilik, panggillah nama anak dia. Betul anak dia keluar, kita tak nak keluar, takut mak dia segan para jemaah dirahmati Allah. Sebab apa para jemaah sekalian? Dia jenis wallah alam. Itu nak kata niat ni macam mana, ataupun Allah membuka hidayah pintu hati ni macam mana. Dia umrah yang pertama, umrah wajib, alhamdulillah buat. Lepas daripada tu, umrah yang kedua dan umrah yang ketiga ni tak buat para jemaah sekalian. Tak buat umrah dah. Lepas dah tak buat umrah satu, lepas tu dia hanya duduk di dalam bilik, keluar bilik waktu makan, masuk bilik balik para jemaah sekalian. Kan? Masuk bilik balik sebelum. Lepas daripada tu pening balik. Dia sebut dengan sahabat tu, jemaah dia bukan jemaah saya. Kalau jemaah saya memang masuk dalam bab tu, kita ni sikit dah para jemaah sekalian. Lantaklah nak kata ustaz ni tak apa ke dan sebagainya. Geram kita tengok umur 25, 26 sihat para jemaah sekalian. Duduk masuk ke dalam bilik. Lepas tu kadang kami cakap Arab lah sesama kami. Dia bukan dia faham kan para jemaah sekalian, tapi bukan nak mengutuk. Kita sembang sama kita. Cakap dengan kawan tu, dia mutawil tu, dia Indonesia tapi lama juga dah para jemaah sekalian. Dia kata dengan dia, ustaz, dia ni pergi ke Taif umrah ketiga tak buat wadah ke? Sebabnya para jemaah sekalian tak ada umrah yang kedua waktu ziarah Mekah. Waktu ziarah Mekah, luar Mekah tu mikot di Masjid Ja'ranah. Lepas tu balik tu buat umrah. Dan umrah yang ketiga ni pergi ke Taif. Nak pergi ke Taif, syarat dia mesti kena buat tawaf wada, sebab melebihi 90
kilometer. Pagi-pagi kena buat tawaf wada para jemaah sekalian. Pada pukul 2 pagi, 3 pagi dah boleh mula dah, sebab pukul 7 dah nak bergerak pergi keluar ke Taif para jemaah sekalian. Baik tanya dengan Ustaz tu, waktu tengah makan sarapan, dia tak buat tawaf wada tu. Sebabnya kata nampak dia duduk baring, saya duduk main telefon sambil gelap tahu sebagainya. Kata dia mana pergi Ustaz? Dia tak pergi tawaf, dia tak pergi tawaf wada, dia tak buat tawaf wada, dia tak pergi sekali Taif. Waktu Allah sayang. Satu, waktu solat pun ialah paling tidak kalau tak dapat sehari 5 waktu, kata letih sungguh, at least maghrib isyak tu bolehlah pergi jalan, datang pergi untuk solat jemaah kat Masjidil Haram. Bukan peluang tu selalu ada para jemaah sekalian. Kena pula waktu time tu imam bertugas pun sedang. Alhamdulillah kami kat sana masa tu tiap malam solat isyak daripada awal 20 tu sampai 26 berada di Mekah. Syekh Abdul Rahman Sudais para jemaah dirahmati Allah. Dia punya Bilal dia pun ketua Bilal dia, Syekh Ali Mula yang usia tu suara dia mantap tu para jemaah sekalian. Jadi kita sembang kata dia tak ada pergi Ustaz. Dia turun sekejap makan, lepas tu naik balik semula. Tapi ziarah tambahan nak ke Gua Hira dia turun. Mujur tak jadi badan muka dia Ustaz. Sebab dia semangat nak Gua Hira di ziarah tambahan. Jadi bila ziarah tambahan, grup dia tu, grup Ustaz tu dengan grup saya, kita kena tengok berapa orang. Kalau grup yang pertama tu sikit para jemaah sekalian, tak boleh nak naik untuk satu bas. Nak naik boleh juga, pergi boleh juga, tapi bayarnya mahal para jemaah sekalian. Jadi gabung dengan grup satu lagi. Grup saya pula sikit je sambutan orang tak nak pergi Gua Hira sebabnya letih. Esoknya tu pula ada nak pergi ke Taif dan sebagainya. Jadi tak jadilah. Dia siap turun bawah dengan berkasut dan sebagainya. Sampai dah berlarutan, sampai kata, saya tak boleh Ustaz. Tengok tu jadi rasa geram dekat dia. Kita tengok geram para jemaah sekalian. Duduk sebilik rasa seolah hati ni tak ada rasa apa para jemaah sekalian. Sampai mak dia tu datang jumpa dengan mentawif ni, sahabat saya tu kata, Ustaz tolonglah tengok-tengokkan anak saya tu, bagi tahulah pesan dia apa sikit yang patut tu. Kesian para jemaah rahmat Allah. Saya kata dengan Ustaz tu, ini mesti datang bukan dia keluarkan duit untuk bayaran. Kalau dia keluarkan duit sendiri untuk dia punya bayaran, dia tak akan begitu. Dia akan rasa berharganya peluang ni sangat payah, dia akan cuba sebaik mungkin. At least sehari adalah maghrib isyak, paling-paling tidak pun datang solat kat masjid. Waktu hari yang free, waktu yang tak ada aktiviti atur cara para jemaah dirahmati Allah. Tapi ni tak ada langsung para jemaah dirahmati Allah sekalian. Sampailah hari balik, mujur kena ada tawaf wada. Mujur ada tawaf wada, nak kena balik tinggalkan Makkah. Kalau tidak boleh jadi tak buat para jemaah sekalian. Kata tu Ustaz, Taif dia tak bagi sebab dia mungkin fikirnya ada tawaf wada, nak kena buat tawaf wada. Bagi dia Allah alam dah, mungkin fikir berat sangat tawaf wada bagi dia dan sebagainya. Tak tahu dah nak kata para jemaah dirahmati Allah. Jadi nak tengok, itulah duk sembang-sembang. Saya pun Ustaz pertama kali nampak keadaan begini. Saya kata betul, saya pun sama. Pertama kali juga nampak, ialah at least kalau dah duduk bilik sebilik dengan mutawif dan Ustaz bukanlah nak somak apa, at least kita rasa malu para jemaah sekalian. Aduh tak pergi ni dan sebagainya para jemaah dirahmati, tapi elok steady and cool para jemaah sekalian. Wah, kita tengok aduh tapi kalau gitu tak boleh duduk dapur dan bilik para jemaah, saya kena keluar. Kena keluar pergi tempat lain, pergi jumpa orang lain sikit dan sebagainya. Kalau tidak hati pun rasa geram tengok para jemaah dirahmati Allah. Dan nak semua lebih itu jemaah orang lain. Kan tempat kat situ pula tak elok pula para jemaah dirahmati Allah. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesian sedih dekat mak dia. Ni kadang-kadang benda yang termasuk mungkin dari sudut tindakannya para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam para jemaah sekalian. Baik. Mungkin boleh jadi. Boleh jadi terpaksa, mak dia paksa. Tapi itulah, walaupun terpaksa pun umur yang kategori begitu yang sepatutnya dia ada kesedaran boleh nilai dah para jemaah sekalian. Kan awal-awal dia dah terpaksa. Jadi bila dah sampai tu, aku kena ambil peluang. Tak tahu benda tu tak ada rasa dalam hati para jemaah dirahmati Allah. Jadi saya pun ini dalam sepanjang ini juga pertama kali duk jumpa. Mana Allah nak bagi buka tengok kata, ya Allah,
Janganlah biar ada yang bila rezeki peluang nak pergi ni jadi macam tu para jemaah sekalian. Dia jadi seronok duduk di bilik para jemaah dirahmati Allah. Tak tahu macam mana para jemaah sekalian. Balik pula macam balik nak pergi jalan para jemaah sekalian. Pakailah at least kurta ke, baju Melayu ke, jubah ke dengan seluar selat, okey lagi lah para jemaah sekalian. Waktu nak balik semangat siap-siap. Pakai t-shirt, sarung sweater, lepas tu dengan kasut jalannya para jemaah sekalian. Dan saya mau Ustaz, ini balik umrah ke balik holiday? Saya pun tak tahulah Ustaz. Asal dia selamat balik sampai. Tak apa Ustaz kena ini sikit, bagi sikit sebelum nak balik dalam bas cakap sikit, lepas dia tak apa, pisah lah. Kan? Feedback form tu terpulang lah, dia nak kata apa kan? Sebab dia dapat feedback form lepas daripada tu kan? Jadi para jemaah dirahmati Allah sekalian, jadi itulah di antara perkara-perkaranya nak sebut ceritanya kesian dekat mak dia, sampai dia terasa sampai tahap itu dia cerita atau kongsikan kepada ustaznya para jemaah dirahmati Allah. Baik, yang seterusnya, pernah seorang lelaki datang kepada baginda Nabi SAW meminta izin daripadanya untuk turut serta berjihad bersama baginda. Lalu baginda bersabda, ahayyun walidaka? Qala na'am. Qala fa fihi ma fajahid. Yang bermaksud, adakah kedua ibu bapamu masih hidup? Jawab lelaki itu, ya. Lalu baginda bersabda, maka bersungguh-sungguhlah berbuat baik terhadap mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Amr. Hadis cerita keutamaan bab jihad. Antara kedudukan keluar jihad pergi di dalam peperangan dan juga untuk lakukan kebaikan kepada ibu dan bapa. Sahabat yang nak sertai jihad ketika itu lalu jumpa dengan Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat tersebut, adakah dekat rumah kamu masih ada ibu dan bapa? Maka dia jawab, ya, masih ada. Maka Rasulullah galakkan supaya pergilah buat baik pada ibu dan bapamu, kerana itu menjadi jihad yang paling utama berbanding dengan kamu turut sama serta keluar jihad di atas medan peperangan. Jadi begitu juga nak disebutkan dalam situasi keadaan kita hari ini, melainkan sampai kepada sesuatu masa tahap dan keperluan kepada kita para jemaah dirahmati Allah. Keperluan pada kita ni arti kata mungkin kita ni seorang yang ada dari sudut kelebihan kuasa, kelebihan dari sudut jawatan pangkat dan sebagainya, yang menjadikan keberadaan dia di medan peperangan itu adalah orang yang paling utama para jemaah sekalian. Tetapi kalau kita biasa para jemaah dirahmati Allah, pertembungan di antara medan pertempuran peperangan itu dengan ketaatan buat baik pada ibu bapa, utama lagi lebih kepada berbuat baik kepada ibu dan bapa para jemaah dirahmati Allah. Contoh, melainkanlah dia ni jawatan ketua panglima perang para jemaah sekalian. Okay. Nak tak nak pun, apa pun dia mesti kena ada. Dia orang yang memang kehadapan, orang barisan hadapan sekali para jemaah dirahmati Allah. Orang yang bawa tentang satu kumpulan-kumpulan untuk bawa satu agenda yang benar para jemaah sekalian. Dia ni orang yang ada berjawatan, dia ni orang yang memang kena ada tanggungjawab barisan hadapan sekali. Maka dia perlu kena ada para jemaah dirahmati Allah. Tapi kalau kita yang biasa para jemaah sekalian, maka carilah yang mana menjadi lebih keutamaan. Ini yang disebut sebagai al-awlawiyat, keutamaan kita dalam keutamaan yang lain. Ini kalau kita lihat perbahasan dalam fiqh dia ada. Dia ada fiqh al-awlawiyat, fiqh keutamaan, fiqh al-muwazzanat, fiqh pertimbangan para jemaah dirahmati Allah. Dia fiqh ni banyak, dan kalau kita tengok satu-satu kita akan nampak. Contoh, kalau fiqh al-awlawiyat oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia menceritakan bagaimanakah pertembungan di antara situasi pertama dan situasi kedua. Situasi pertama ni penting, situasi kedua ni pun penting para jemaah sekalian.
Bila bertemu kedua-dua keutamaan kepentingan ini dalam satu masa, ketika itu dari sudut hukumnya mana yang nak perlu didahulukan keutamaan tersebut. Dan pertimbangan itu juga muwazzanat, pertimbangan itu juga dilihat dari sudut pelbagai aspek. Antara pertembungan keutamaan pertama dengan keutamaan yang kedua, kalau dilakukan yang ini, tinggalkan yang kedua ni, ada tak memberikan mudarat? Kalau ada mudarat, sejauh mana mudarat yang akan dapat? Sikit ke banyak? Berbanding kalau tinggalkan yang pertama, kita buat yang kedua, para jemaah sekalian. Bila tinggalkan pertama ni, mudaratnya lebih besar daripada yang kedua. Oh, tak boleh, tak boleh. So, kena buat yang pertama, para jemaah sekalian. Itu dinamakan al-aulawiyat dan pertimbangan-pertimbangan dalam situasi-situasi terpenting, para jemaah sekalian. Baik, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang seterusnya, baginda bersabda, ummuka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka adnaka, yang bermaksud mulakan dengan ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu, dan seterusnya orang yang paling dekat denganmu. Maksudnya di muka surat 34 bahagian atas, para jemaah sekalian. Baik, itu kategori yang Nabi sebutkan, iaitu jenis lapisan-lapisan yang kita boleh lakukan kebaikan. Bermula daripada dengan apa dia? Dengan ibu. Yang kaum-kaum ayah pula kalau ada dengar, jangan kenapa ayah jadi yang kedua, ibu jadi yang pertama, para jemaah sekalian. Dia adalah kelebihan yang mana Islam mengangkat kenapa ibu dahulu dan kenapa wanita dahulu, para jemaah dirahmati Allah. Antara kalau kita nak lihat bagaimana dari sudut besarnya pengorbanan seorang ibu ketika melahirkan, besarnya pengorbanan seorang ibu ketika mana menguruskan anak tersebut dan segala tugasan-tugasan dalam rumah tangga. Selepas daripada ibu, barulah pergi kepada ayahmu, maka dia masih dikira sebagai lapisan yang rapat, para jemaah dirahmati Allah. Yang berikutnya barulah keluar sedikit kepada saudara perempuanmu, saudara lelakimu, dan seterusnya orang yang paling dekat denganmu. Jadi semua perkara ini dia masih di dalam kategori lingkungan ahli keluarga kita, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Untuk apa dia? Kalau orang tanya kepada siapakah yang harus dilakukan kebaikan, yang pertama tadi ibu, keduanya ayah, yang saudara perempuan, saudara lelaki, dan seterusnya yang paling dekat denganmu, iaitu merujuk kepada golongan ahli keluarga. Baik, diriwayatkan juga daripada Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun wala mannanun wala mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin. Yang bermaksud tidak akan masuk syurga orang yang derhaka, yakni kepada kedua ibu bapa, orang yang suka mengungkit-ungkit terhadap pemberiannya, penagih arah, dan orang yang mempercayai sihir. Baik, ini golongan-golongan yang Nabi sebutkan secara jelas, la yadkhulul jannah. Seseorang itu takkan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala walaupun dia melakukan amalnya, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Tapi disebabkan dengan apa dia? Disebabkan dengan akun. Yang pertama, dia ni orang yang menderhaka kepada kedua ibu dan bapanya, para jemaah sekalian. Sebab tu bab derhaka mak ayah ni, kalau boleh kita tersedar teruslah cepat-cepat minta maaf, para jemaah dirahmati Allah. Yang keduanya termasuklah juga wala mannan, iaitu orang yang suka mengungkit-ungkit terhadap pemberian. Dia memberi sesuatu dan suka diungkit pemberian tersebut. Sama ada pemberian itu, nak mengungkit itu, disebut secara soreh, secara jelas, ataupun secara kinayah, secara bertapis, para jemaah sekalian. Bertapis tapi ada tujuan. Dia takkan jadi walaupun bertapis tanpa tujuan, para jemaah sekalian. Tapi bila sebut itu walaupun bertapis, tujuan asalnya adalah itu tujuannya. Kerana nak mungkin kan dia dah bagi sesuatu, kau tengok kolah
cantik tak ular. Ini jadi kinayah para jemaah sekalian. Cantik. Kau tahu tak berapa harga tu? Orang pun duk sebut, tak tahulah berapa. Cuba dah teka berapa harga tu, duk buat benda tu. Tak tahulah berapa. Kolah tu harga dia sekian. Lepas tu mulalah orang bertanya, macam mana kau tahu? Kau tak tahu dalam dia mula secara kinayah, secara berlapis-lapis para jemaah sekalian. Beza kalau direct dia memang terus sebut, aku duk bagi itu, ini dan sebagainya, maka barulah ada. Kalau tak ada, dia tak cukup punya duit, tak tahu entah bila siap dan sebagainya. Para jemaah dirahmati Allah, secara jelas ataupun secara berlapis, tetapi dia tetap juga disebut sebagai manat, kerana tujuan dalam hatinya itu ada tujuan terhadap perkara tersebut. Wala mudminu khamrin, dan juga kepada penagih arak. Tak sabar sangat nak minum arak masa hidup akan dunia, kan? Tak boleh nak tunggu kenikmatan yang Allah beri waktu di syurga. Di syurga mintalah, minumlah apa yang nak diminum. Tapi disebabkan keduniaan itu, maka akhirnya jadi tak boleh tahan para jemaah dirahmati Allah. Kan? Tak tahu apa rasa para jemaah saya, jangan tanya. Kan? Apa rasa? Ustaz, ada juga orang tanya. Duk cerita, arak ni duk tengok pelik, orang suka seronok, apa rasa? Saya tak tahu, tak nak minum para jemaah sekalian. Nak rasa, kena minat tahu rasa apa, kena minum. Tapi jangan kata saya suruh. Dan dosa dia habis, kata ustaz suruh, baru boleh tahu rasa apa para jemaah sekalian. Cuma orang duk sebut-sebut rasa macam anggur para jemaah sekalian. Anggur, tapi wallahualam tak tahu exactly sebenar dia para jemaah, sebab tak minum, itu poin dia. Janganlah ada pening-pening, tak payah nak pening kepala apa rasa. Duk study pula, cari Google rasa arak, apakah flavor dia para jemaah sekalian. Tak payah kau masuk. Banyak benda boleh duk cari lagi para jemaah sekalian. Tapi kalau di Jepun para jemaah sekalian, di belah Jepun mereka ni walaupun jenis minum arak, kalau masa itu dia pergi Tokyo para jemaah sekalian, mereka ni enjoy life dia, kerja sampai malam. Habis malam, habis kerja, dia enjoy. Kadang-kadang dia jumpa dekat tempat yang macam masuk, banyak sana mainan-mainan yang jenis masuk token. Masuk token, ada beg, masuk token keluar ada yang bantal. Masuk token tu yang macam tu ada ambil barang tu, kontrol tu, ambil apa, lepas tu ikut nasib dapat keluar apa. Sana banyak benda tu. Bagi juga itu satu fun ataupun keseronokan, kegembiraan mereka selepas kerja. Kita duk tengok apa benda besar gitu pun duk seronok sangat main. Kita sini duk tengok tak teringin para jemaah sekalian. Anak-anak main. Sana duk tengok duk seronok, duk main tu dalam keadaan berkot, berbaju kemeja, bertai, pegang beg balik kerja. Rupanya itu life mereka. Sampailah life mereka ni pun setiap hari habis kerja dia enjoy dia kadang pergi dekat mana-mana kedai-kedai bahagian belakang yang tersembunyi, dia enjoy minum arak. Bagusnya mereka ni, arak ni mereka minum ni tak bersepah. Tak bersepah, tidak macam tepi-tepi jalan. Pagi esok nampak mabuk-mabuk, ada yang tidur di tepi jalan. Itu dia punya disiplin bagusnya mereka para jemaah sekalian. Walaupun enjoy duk minum arak, tak jumpa orang yang esok tu mabuk tiba-tiba jumpa ada dekat tepi jalan. Jumpa ada botol arak bersepah. Dia boleh katakan ada adab lagi lah minum arak tu. Kan, lebih kurang gitulah maksud katanya. Bukan nak kata bagus je. Dia mabuk. Dia minum tu memang mabuk. Sebab nampak dia juga nampak juga memang dia mabuk lepas minum arak tu. Tapi dia memang budaya disiplin dia tak boleh mabuk untuk nampak kawasan publik. Nampak publik tepi jalan kan setengah kadar tu. Kalau kita masuk KL ada setengah dah nampak jalan pun tak betul. Lepas tu dia tiba, terjatuh, terbaring kat tepi jalan dan sebagainya. Sampailah esok pagi nampak pula ada botol arak sepak. Tapi sana tak para jemaah sekalian. Dia minum bersembunyi, dia boleh jaga lagi, dia kontrol lagi para jemaah sekalian, supaya tidak menampakkan imej bangun esok pagi nampak ada mabuk, nampak terbaring tepi jalan, ada yang jumpa botol arak bersepah dekat tepi jalan. Dia beretika, minum arak beretika, mabuk beretika. Itu dia para jemaah sekalian. Dia tengok,
begitu saya simpulkan nak sebut, oh bagus juga mereka ni. Cuma tidak ada bagus benda marah tu para jemaah sekalian. Baik para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang seterusnya hadis tambahan yang lain. Ini tak ada dekat dalam kitab ni. Dalam kitab ni saya ambil pada yang lain para jemaah sekalian. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'watin mustajabatun la syakka fihinna. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi." Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Ada 3 macam bentuk doa yang akan diterima mustajab, yang tidak perlu diragukan lagi. Yang pertama, da'watul mazlum, doa bagi orang yang teraniaya. Ini Nabi sebut ada 3 jenis doa yang mustajab tanpa ada hijab para jemaah dirahmati Allah sekalian. Maknanya memang dimakbulkan oleh Allah. Jenis doa yang pertama, da'watul mazlum, iaitu doa orang yang teraniaya. Sebab tu bila sebut gini, ingatan kepada kita jangan buat zalim kat orang. Jangan buat zalim kat orang. Kut macam mana sekalipun, jangan sesekali kita aniaya orang. Kalau kita bekerja ni, jangan menganiaya sama pekerja, menzalimi sesama pekerja. Kalau kita duduk bermasyarakat, berjiran tetangga, jangan beraniaya dengan jiran-jiran yang lain para jemaah sekalian. Cara yang baik, gunakan cara kaedah yang terbaik, perbincangan dan sebagainya. Yang penting jangan aniaya orang lain, jangan buat zalim pada orang lain. Tengok jiran sebelah itu, kita pun buat, biarkan dia, lantak dia para jemaah sekalian. Kan? Yang penting kita lepas, jangan para jemaah sekalian. Ni doa orang yang teraniaya, yang mana di antara la syakka fihi, mustajab tanpa diragukan lagi. Doa yang kedua, wa da'watul musafir, iaitu doa orang yang musafir. Dengar, sebab tu dengar peluang ada orang yang nak bermusafir, terutamanya yang nak pergi keluar, nak pergi tunaikan amalan umrah dan sebagainya. Musafir ke mana saja sekalipun, minta dia tolong doakan kita para jemaah sekalian dirahmati Allah. Ambil peluang tersebut, tolong doakan kaum musafir ni, sebab doa orang yang musafir takkan ada hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau musafir itu pun kena tengok tujuan musafir adalah tujuan musafir yang baik para jemaah dirahmati Allah sekalian. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa da'watul walidain ala waladihi, doa ibu dan bapa untuk anaknya. Ini bab doa mak ayah para jemaah sekalian, yang kita sebut tadi, di antara 3 jenis golongan doa yang akan diterima mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil sedikit lagi yang berikutnya para jemaah dirahmati Allah. Di dalam kitab, iaitu pada hadis yang berikutnya para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana Abdullah bin Umar berkata, "Jaa a'rabiyyun faqala ya Rasulullah mal kabair?" Qala al-isyraku billah. Qala summa maza? Qala summa uququl walidain. Qala summa maza? Qala summa al-yaminul ghamus. Yang bermaksud, seorang lelaki Badui datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu dosa-dosa besar?" Lalu baginda menjawab, "Menyekutukan Allah." Lelaki itu bertanya, "Kemudian apa?" Baginda menjawab, "Derhaka kepada kedua ibu bapa." Dia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Lalu baginda menjawab, "Kemudian iaitu sumpah palsu." Menjadi sumpah yang palsu. Jadi nak sebutnya, ini di antara hadis yang maksud banyak hadis-hadis bila majoritinya Nabi sebutkan di antara akbaril kabair, dosa-dosa yang paling besar itu adalah berkaitan dengan uququl walidain, menderhakai kepada kedua ibu dan bapa. Baik, yang bawah tu pun sama juga cerita tentang la yadkhulul jannah aqul wala mukazzibun bil qadari, tidak masuk syurga orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa dan orang yang tidak mempercayai qadar, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dengan perkara perbincangan kita yang tajuk-tajuk yang lepas sebelum daripada ini. Baik, hadis Isa bin Talhah bin
الزكاة وحججت البيت فماذا لي قال من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء إلا أن يعق والديه. Wahai Rasulullah, apa pandanganmu jika aku solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan mengerjakan haji di Baitullah yakni Kaabah? Apa yang aku akan dapat? Baginda menjawab, sesiapa yang melakukan semua perkara itu, dia akan bersama dengan para nabi, siddiqin dan syuhada, melainkan apabila dia menderhakai kepada kedua ibu dan bapanya. Ini yang sebut awal tadi para jemaah sekalian. Dia solat bagus, pergi haji, buat menaikkan ibadah haji, zakat tak tinggal, puasa Ramadan, alhamdulillah para jemaah dirahmati Allah sekalian. Solatnya pun jaga dengan baik. Tiba-tiba dalam semua perkara itu dijaga dengan elok, ada satu yang tersangkut, akul walidain, derhaka pada kedua ibu bapa. Habis semua itu para jemaah dirahmati Allah. Jadi sampai tahap begitu, maksudnya agama Islam muliakan kedudukan darjat bagi seorang ibu dan bapa para jemaah dirahmati Allah. Baik. Yang berikutnya diriwayatkan daripada Bakar bin Abdul Aziz bin Abu Bakrah, katanya, bapaku telah menceritakan kepadaku daripada Abu Bakrah secara marfu', kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibi. Setiap dosa akan dilewatkan balasannya oleh Allah menurut kehendaknya, yakni pada bila-bila masa sehingga hari kiamat, melainkan derhaka kepada kedua ibu bapa. Sesungguhnya balasan derhaka itu akan disegerakan ke atas pelakunya. Baik, nak sebutnya di antara balasan yang disegerakan pada hari kiamat, antaranya selain daripada bab solat, ialah balasan terhadap derhaka kepada ibu dan bapa. Kadang-kadang para jemaah sekalian, perkara ini ada ketikanya Allah berikan balasan semasa berada di atas dunia lagi para jemaah dirahmati Allah. Tapi bukan berarti bila lepas di dunia, di akhirat itu sudah terselamat para jemaah dirahmati Allah. Belum tentu para jemaah sekalian. Di atas dunia Allah berikan balasan, mungkin ia sebagai satu peringatan kepada orang tersebut sebagai anak para jemaah dirahmati Allah. Supaya beringat, supaya berhati-hati, jangan diulang, jangan dibuat lagi para jemaah dirahmati Allah. Tetapi berarti bukanlah di akhirat nanti sudah terlepas para jemaah dirahmati Allah. Jadi sebab itu kadang kita takut para jemaah sekalian, kita cek, tengok selain daripada amal kita, bila apa-apa masalah dalam hidup, bab rezeki, bab urusan kehidupan ni, selain daripada kita cek dari sudut amal kita, salah satu ceklah pula berkaitan antara kita dengan ibu dan bapa. Takut ada tersangkut dekat situ. Duk tengok, solat buat dah, lepas tu duk jaga amalan yang lain, alhamdulillah jaga dah. Cek lagi balik, tengok, aku dengan mak ayah aku macam mana, setakat hari ini macam mana hubungan aku dengan mereka, adakah diabaikan ataupun diambil berat dan sebagainya. Tapi kalau mengikut kiraan kita, tengok alhamdulillah, lain semua okey, dengan mak ayah kita pun okey para jemaah sekalian. Selebihnya itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah memang nak menguji dalam kehidupan kita, melihat sejauh mana konsisten kita, diri kita terhadap apa yang Allah berikan untuk kita jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita habiskan sikit lagi bab ni. Ada satu bab hadis lagi, yang banyaknya hadis ni lebih kurang sama para jemaah sekalian. Dia cerita tentang balasan-balasan kepada orang yang derhaka kepada ibu dan bapa. Antaranya, la yajzi waladun walidan illa man yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu, yang bermaksud seorang anak tidak dapat membalas jasa seorang ayah melainkan sekiranya dia mendapati ayahnya seorang hamba, lalu dia membelinya dan membebaskannya. Dan bawah itu diriwayatkan daripada baginda Nabi SAW hadis yang bersanad hasan. Bila sanadnya hasan adalah sahih para jemaah dirahmati Allah. La'anallahu al-aqul walidayhi
saudara, yakni sebelah ibu, samalah seperti kedudukan ibu. Ini dia cerita selepas ketiadaan ibu, terutamanya para jemaah sekalian. Pada siapakah lagi yang harus kita lakukan kebaikan apabila ibu tak ada? Rujuklah kepada ibu saudara di sebelah ibu, kerana kedudukannya bimanzilatil kata Nabi, samalah seperti kedudukan seorang ibu. Poin dekat sini nak ceritakan pengajaran dia, iaitu apa dia? Walaupun ibu sudah tiada, mak sudah tiada, tetaplah menjaga hubungan kekeluargaan di sebelah ibunya supaya kita tidak terpisah para jemaah sekalian. Biasa bila maknya ada, okeylah para jemaah sekalian, dia jadi pengantara dengan sebelah keluarga mak para jemaah dirahmati Allah. Tapi bila sudah tiada, kebanyakan yang berlaku, habis dah semakin jauh para jemaah sekalian. Jadi sebab itu digalakkan supaya tetap terus menjaga perhubungan, khususnya terhadap keluarga di sebelah ibunya. Baik, diriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih, beliau berkata, sesungguhnya Allah berfirman, Ya Musa, waqir walidayka, fa innahu man waqara walidayhi madadtu fi umrihi wa wahabtu lahu waladan yaburruhu wa man aqqa walidayhi qassartu umrahu wa wahabtu lahu waladan ya'uquhu. Yang bermaksud, wahai Musa, muliakanlah kedua-dua ibu bapamu. Sesungguhnya sesiapa yang memuliakan kedua-dua ibu bapanya, aku akan panjangkan umurnya dan memurniakan kepadanya anak yang akan berbuat baik kepadanya. Sesiapa yang menderhakai kedua ibu bapanya, aku akan pendekkan umurnya dan mengurniakan kepadanya anak yang akan menderhakainya. Hadis riwayat Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya. Ini yang disebutkan, apa yang dilakukan oleh kita kepada ibu dan bapa memberi cerminan, dan itulah gambaran satu ketika nanti anak ini yang akan lakukan kepada kita para jemaah sekalian. Allah suruh buat baik pada ibu dan bapa, aku akan berikan anak yang akhirnya mentaati kepada. Tapi kalau dikurniakan anak dan kamu ini berkelakuan derhaka kepada ibu dan bapa, maka aku akan berikan anak tersebut yang akan menderhakai kepada kamu para jemaah dirahmati Allah. Jadi mudah sifir kadang kita duduk tengok, duk fikir, kenapa anak ni dengan kita macam ni para jemaah sekalian. Boleh jadi mungkin duk flashback, duk tengok, mungkin ada sesuatu yang pernah kita terbuat silap, tersangkut sikit dulu terhadap mak dan ayah kita para jemaah dirahmati Allah. Perkara ni untuk lihat kepada diri kita sendiri. Baik, yang terakhirnya, Ka'ab berkata, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya Allah akan menyegerakan kematian seorang hamba apabila dia menderhakai kedua ibu bapanya, supaya dapat disegerakan azab baginya. Sesungguhnya Allah akan menambah umur seorang hamba apabila dia berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapanya, supaya dia dapat menambah kebaikan baginya. Kata Abu Bakar bin Abu Maryam, aku telah membaca dalam kitab Taurat yang menyatakan, sesiapa yang memukul bapanya, maka dia hendaklah dibunuh. Dan kata Wahab pula, terdapat satu kenyataan dalam Taurat, hukuman ke atas orang yang memukul bapanya ialah rajam. Jadi kesimpulan daripada ni nak sebut, walaupun kitab selain daripada Al-Quranul Karim, kadang tidak dinafikan, bukan kita nak bersetuju dengan kitab ataupun pandangan yang lain, tetapi nak sebut ada term elemen kebaikan itu rata-ratanya Islam kita suruh begitu. Termasuklah setengah kalau dalam orang yang berpegang dengan agama yang lain, kan, berpegang dengan agama yang lain, dalam kitab rujukan mereka pun kitab yang lain. Kan ada yang kitab Bible dan sebagainya, Old Testament para jemaah dirahmati Allah, New Version punya pun sama para jemaah dirahmati Allah sekalian. Ada terms, ada part yang bahagian berkaitan dengan dia punya agama, dia punya pegangan pun kata itulah juga benda yang sama. Bukan jangan salah faham, bukan kita nak samakan, tetapi perintah kebaikan, nilai moral value itu para jemaah dirahmati Allah. Agama kita mengajar supaya taat pada ibu dan bapa,
sama dia duk kata apa dia? Kena berbuat baik kepada ibu dan bapa. Contoh dalam yang disebutkan ini antaranya kitab Taurat. Siapa yang menderhaka pada ibu bapanya maka dihukum dengan demikian. Para jemaah dirahmati Allah. Bermaksud majoritinya masing-masing mengatakan bahawasanya itu adalah satu perkara yang mesti dijaga, tak kira agama, tak kira apa sekalipun. Nampak orang tu dia derhaka pada ibu dan bapa, dia buat jahat dengan ibu dan bapa, maka dia dikira orang yang seorang anak yang tidak baik. Para jemaah dirahmati Allah. Itu benda yang nak kita lihat dari sudut mesejnya. Bukan erti maksud kita nak mempersamakan agama-agama ni dan pegangan-pegangan. Dari sudut akidah, bukan dari sudut itu. Para jemaah dirahmati Allah. Jadi insya-Allah itu pengakhiran kita dalam perbincangan berkaitan dengan tajuk menderhakai kepada kedua ibu dan bapa. InsyaAllah bulan hadapan kita akan sambung masuk tajuk yang baru, dosa besar yang ketujuh, iaitu berkaitan dengan memakan riba. Bukan makan riba manusia, memakan riba harta. Para jemaah dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita akan lihat perbincangan ini pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Jadi sekali itu saja pada pertemuan kita pagi ini. InsyaAllah moga-moga Allah berkati pertemuan kita dan moga-moga Allah meredai dengan segala amal yang dilakukan dalam kehidupan kita bersama insyaAllah. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang dari Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala